Ini direkod dan diaudit. Nanti cikgu akan ditanya. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, sihat ke semua? Wan Farisha sihat? Alhamdulillah. Ni Berry Lisa sihat tak tu Berry Lisa? Kalau sihat, kalau Berry Lisa malu, Berry Lisa buat macam ni. Okey. Okey, Clarin sihat? Oh ni, tak sihat Masih batuk, cikgu. Masih batuk. Okey. Bazil, senyumlah sikit Bazil. Okey, bagus. Okey, Ammar Hadif dah ada, Faiz dah ada. Okey, jadi kita akan mulakan kelas kita. Untuk graf jarak masa ni lama dah, kita tinggal 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. Okey, graf kita akan pergi kepada bab 7. Okey, suara cikgu jelas ke sebelum cikgu nak teruskan sesi kita? Jelas cikgu. Okey, baik. Okey, jadi apa yang cikgu nak ajar ni kelas cikgu tadi ni. Okey, jadi apa yang cikgu nak ajar malam ni, kita akan recap balik. Kita akan refresh balik kita punya pemahaman tentang graf jarak masa. Kita akan refresh balik pemahaman kita tentang graf jarak masa. Okey, dalam graf jarak masa ni cikgu akan selesaikan homework ni. Cikgu akan selesaikan homework ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok homework yang cikgu dah bagi tu. Homework, daripada homework ni, kesimpulan untuk kamu faham ke tak tentang graf jarak masa. Jadi cikgu akan mulakan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kamu boleh cek sama ada kamu faham ke tak tentang apa yang soalan cuba sampaikan. Dah print belum homework? Zarif dah print belum? Dah. Okey. Okey, Ammar Hadif pun boleh cek Ammar Hadif. Okey. Jadi yang pertama sekali, masing-masing boleh tengok kepada graf jarak masa. Okey, yang ini kita nak tengok pemahaman kita tentang graf jarak masa. Okey, kecerunan O ke A. Mana satu kecerunan O ke A? Ini O ke A. Mana satu dia punya kecerunan? Yang ini. Ini. Tu warna hitam tu. Okey, kecerunan O ke A mewakili apa? Bila cikgu cakap ada kecerunan, maksudnya ada apa? Pergerakan. Okey, Gerakan. maksudnya ada pergerakan. Bila ada pergerakan, ada? Ada? Lupa dah. Okey, bila ada kecerunan, ingat ni. Ni nota. Bila ada kecerunan bermakna ada pergerakan. Kalau ada soalan boleh je terus tanya. Bila ada pergerakan maksudnya ada nilai apa agak-agak? Nilai Laju. Ya, nilai laju. Jadi kecerunan OA adalah mewakili laju. Itu sahaja. Okey, gerakan dengan laju, dengan laju berapa banyak laju dia? Laju ni, ingat balik formula laju. Laju formula dia adalah jarak bahagi dengan masa. Jarak dia yang kita kena ambil adalah di paksi Y. Jarak berada di paksi Y. Jadi jarak untuk O ke A adalah S1. S1 per dengan masa di mana? Masa yang kita kena ambil daripada O ke A adalah T1. Jadi T1. S1 per T1. Itulah nilai laju O ke A. OA. Okey. Lepas tu kita tengok pula dia punya unit. Kita tengok pula dia punya unit. Unit dekat sini, untuk soalan ni, kita tengok jarak dipakai meter. Dan masa dipakai saat. Jadi kita boleh tulis meter per saat. Jadi kita boleh tulis meter per saat.
Itu jawapan untuk O ke A. Tu jawapan O ke A. Okey. Jadi, habis dah O ke A. Jelas ke untuk O ke A? Boleh faham semua? Okey, tak dengar suara. Jelas ke? Okey, Boleh. baik. Bagus. Okey, sekarang A ke B. A ke B. Habis dah tentang O ke A. Kalau ada soalan boleh bagi tahu macam mana nak selesaikan O ke A tu. Habis dah O ke A. Sekarang kita pergi kepada AB. AB ni mana? Ni AB. AB yang tu. Kecerunan AB. Dia tak cakap kecerunan dekat situ. Ada kecerunan tak dekat AB tu? Tak ada. Tak ada. Ada. Maksudnya ada pergerakan tak? Tak ada. Ya, kecerunan AB maksudnya kita cakap tiada pergerakan. Tiada pergerakan. Maksudnya apa? Dia dalam keadaan pegun. Dia tak bergerak. Okey. Gerakan di pegun ni. Itu adalah jawapan nombor 1. Jawapan nombor 2. Pegun. Dia duduk diam berapa lama? Dia duduk diam. Kereta dia tu duduk diam berapa lama? Kita nak tahu kalau ingat kalau dia dalam keadaan pegun mesti ada masa berapa lama dia duduk diam. Jadi masa untuk gerakan pegun adalah T2 tolak T1. T2 tolak T1. Itu jawapan AB. Itu adalah jawapan AB. Jelas ke AB? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Seterusnya cikgu pergi pula kepada BC. Sebelum cikgu pergi kepada BC, ada soalan tak nak tanya cikgu untuk AB? Ada. Ada cakap ada, tak ada cakap tak ada. Cikgu. Ya. Tadi saya terlepas. tadi saya terlepas. AB ke? OA. OA ni kalau tak apa, OA sama je jawapan dengan BC. Okey, kecerunan bila ada B ke C. Sekarang ni kita nak belajar pula B ke C. Jawapan B ke C sama dengan jawapan O ke A. Jawapan O ke A sama dengan BC. Kenapa sama? Sebab dia punya pergerakan dua-dua kecerunan ke atas. Jadi bila BC kecerunan dia ke atas, bila ada kecerunan, maksudnya dia ada pergerakan. Bila ada pergerakan, dia ada laju. Jadi kecerunan BC menandakan adanya laju. Itu maksud dia. Gerakan diteruskan sehingga, okey, bila dia cakap sehingga mana diteruskan? Sehingga gerakan diteruskan sehingga apa jarak dia? Jarak dia S. Sehingga S. Gerakan tu diteruskan sampailah dia sampai jarak S tu. Jelas ke untuk BC? Kalau tulis C, cikgu. Kalau tulis C pun betul. Tapi C tu sebenarnya mewakili graf tu. Kalau kita nak cakap jarak dia adalah S. Itu jawapan dia. Okey, jelas ke semua? Untuk BC? Okey, baik. Okey, bagus. Fahamkan. Fahamkan. Ada soalan terus tanya. Okey, untuk O ke C. O, A adalah tentang di sini. A, B adalah tentang di sini. B, C adalah tentang di sini. Sekarang O ke C. Apa yang dimaksudkan dengan O ke C? O ke C ni adalah summary. Adalah orang kata rumusan pergerakan. Gerakan sejauh mana? Sejauh ambil S. Paling jauh. Paling jauh. Macam ni kenapa cikgu cakap paling jauh? Sebab graf dia meninggi sampai S. Dalam tempoh berapa lama? Berapa lama rumusan ni pergerakan ni bergerak? Jadi kita ambil T. Jawapan dia adalah T. Itu jawapan OC. Itu je jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke untuk OC ni? Boleh. Okey, bagus. Ada soalan untuk OC? Okey. Zarif dah terbatuk dah tu. Okey, habis dah Okey, nanti boleh screenshot dan boleh salin. Okey.
Habis kita pergi kepada yang berikutnya. Gambar yang berikutnya. Fahamkan. Fahamkan. Okey. Gambar yang berikutnya. Dekat sini. Cikgu nak ajar kamu daripada OA. Sama ke? OA ni adalah OA dia. Kita belajar ni. Ini adalah O ke A. Yang ini adalah A ke B. Yang ini adalah B ke C. Okey, kita tengok OA. Kecerunan OA mewakili. Ingat ni nota cikgu ni. Ingat nota cikgu ni. Senang je. Bila kita ada kecerunan, maksudnya ada apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Maksudnya ada apa? Ya, kita ada pergerakan. Bila ada pergerakan, maksudnya kita ada apa? Ya, kita ada nilai laju. Pandai. Jadi kecerunan O ke A ni mewakili laju. Mewakili laju. Tu jawapan dia. Gerakan sejauh. Maksudnya berapa jauh? Sejauh S. Sebab apa? Sebab A ni dia berhenti dekat S. Jadi sejauh S. Dalam tempoh. Dalam masa O ke A, pergerakan ni dalam masa berapa lama? Kita tengok A ni jatuh dekat mana? A ni jatuh dekat T1. Jadi dalam tempoh T1. Itu jawapan O ke A. Jelas ke untuk O ke A? Boleh faham? Okey, bagus. Bagus. Okey, A ke B pula sekarang ni. Kita pergi pula kepada A ke B. Cikgu buat warna biru bagi nampak sikit beza dia. A ke B. Bila kita nampak A ke B, dia tiada perubahan. Silap. Bila dia tiada kecurangan, apa yang tak ada perubahan? Apa yang tak ada perubahan? Pergerakan. Ya, dia tiada perubahan pada pergerakan dia. Dia tiada perubahan pada pergerakan dia. Jadi, bila dia tak ada tiada perubahan pada pergerakan, maksudnya sama juga dia tiada nilai laju dia. Untuk pegun, bila dia tak ada nilai, tak ada nilai pergerakan, selalunya soalan dia satu je. Dia pegun, dia duduk diam berapa lama? Jadi kita nak tahu dia duduk diam berapa lama. T2 tolak dengan T1. Itu adalah tempoh dia pegun. Jelas ke untuk AB? Jelas. Okey. Seterusnya cikgu pergi kepada BC. Salin tahu semua kat sini salin. Kecurunan B ke C. Nampak ni B pergi kepada C. Mewakili apa? Sama juga laju. Bergerak balik. Itu poin nombor 1. Poin nombor 2. Bergerak balik ke tempat asal atau pada arah. Ni mungkin kamu ada ayat dia. Arah bertentangan. Bertentangan. Tengok bertentangan dengan OA. Itu jawapan dia. Maksudnya kalau kita cakap kanan, kita tak boleh define kanan tu sebab kita tak tahu O ke A ni pergi kanan ke, kiri ke, atas ke, bawah. Jadi apa yang kamu kena tahu, kalau O ke A dia ke atas, bila B ke C dia ke bawah, kamu kena ingat arah BC dia punya clue, dia punya markah pada keyword bertentangan. Dia punya keyword pada bertentangan. Itu jawapan BC. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Salin salin. Okey. Zarif, ada soalan tak nak tanya? Ada. Wan Farisha macam mana? Jelas? Okey, baik. Okey, yang terakhir sekali kita pergi kepada rumusan pergerakan. Rumusan pergerakan. Kamu kena tengok ni. Gerakan sejauh mana? Gerakan sejauh mana? Yang pertama sekali, bila dia pergi dan balik, kamu kena ingat pergerakan tu adalah sejauh O ke S. Tu yang pertama. Lepas tu, dia patah balik. S ke O balik. S ke O balik. Itu jawapan dia. Gerakan sejauh O ke S. Daripada kenapa O ke S? Ini pergerakan O ke S. Lepas tu S ke O. S ke O adalah pergerakan balik dia.
Kalau O ke S cikgu letak 2 kilometer, maksudnya dia balik pun 2 kilometer. Jadi jumlah pergerakan dia adalah 4 kilometer. Itu maksud gerakan sejauh total pergerakan dia. Dia berbeza dengan graf yang sentiasa menaik. Kalau dia menaik, kita ambil jarak pergerakan dia terus nilai S. Tetapi kalau graf dia ada naik dan turun, kamu kena hati-hati. Dia ada penambahan. Jelas ke? Alamak, jelas ke? Okey, bagus. Ada soalan boleh terus tanya. Dalam tempoh berapa lama? Untuk tempoh dia sama sahaja. Sebab apa? Tempoh tak ada patah balik. Masa takkan berpatah balik. Jadi O ke T kita terus ambil T. T sahaja jawapan dia. Itu adalah rumusan pergerakan untuk graf jarak masa. Untuk jarak masa ini dia punya rumusan. Dia punya rumusan. Lepas ni kita pergi kepada dua latihan. Kita pergi kepada dua latihan dalam homework. Cikgu nak lepas ni semua orang salin dan hantar dekat cikgu. Boleh ke? Boleh. Okey. Clarin, boleh ke Clarin? Alamak, Wan Farisha boleh ke Wan Farisha? Okey. Okey, salin homework ni hantar dekat cikgu sebab apa? Lepas ni kita ada pantauan bersama. Maksudnya ibu, ayah kamu boleh WhatsApp cikgu nak tengok jalan kerja anak dia buat apa. Jadi cikgu ambil gambar skrin, cikgu ambil gambar yang apa-apa yang kamu send dekat WhatsApp. Okey, ni perbualan saya dengan anak tuan puan. Jadi kalau nak tanya, mak ayah kamu nak tanya homework dah hantar belum? Jadi daripada situlah cikgu akan cek daripada apa yang ada dalam WhatsApp tu. Jadi mak ayah boleh cek juga. Okey, boleh ke Ammar Hadif? Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu akan teruskan kelas kita. Sebelum cikgu masuk cikgu masuk laju masa, cikgu akan buat dua soalan ni. Cikgu akan buat dua soalan ni. Cikgu nak bagi kamu strong dulu tentang jarak masa. Sebab apa? Sebab cikgu tak nak kamu tertukar dengan laju masa. Dia sama je. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang pertama untuk graf jarak masa. Okey, kita tengok Okey, untuk soalan graf ni yang perkara pertama kamu kena pandai adalah cara mentafsir graf. Cara nak baca graf. Cara nak baca graf. Okey, jadi kita pergi kepada soalan A. Cikgu tak nampak sangat nama-nama. Kalau ada soalan, kod-kod lah kamu ni jenis yang pemalu. Kod-kod kamu ni jenis yang pemalu. Kod-kod kamu jenis yang pemalu. Kamu boleh WhatsApp cikgu soalan sekarang kalau ada soalan sekarang. Jangan WhatsApp lepas kelas. Lepas kelas cikgu reply lambat. Confirm sebab cikgu banyak kerja. Jadi masa kelas ni gunakan ni untuk tanya cikgu soalan. Cikgu akan jawab terus. Okey, gunakan peluang ni. Okey, jelas ke semua? Jelas, cikgu. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada soalan A. Perkara pertama, dia nak apa? Hitung laju dalam 11 saat yang pertama. Jadi soalan nombor 1 adalah bercakap tentang kecerunan. Kenapa cikgu cakap pasal kecerunan? Sebab bila dia cakap ada laju, kamu kena faham dia ada kecerunan. Jadi daripada kecerunan tu, kita tengok kepada nombor 1. Dia nak laju. Pastikan kamu ingat formula laju. Formula laju adalah jarak bahagi dengan masa. Untuk 11 ke 11 ni, total jarak dia adalah 18 meter. Masukkan 18 meter. Per dengan total masa dia adalah 11 saat. Jadi kita masukkan 11 saat. 18 bahagi 11. Dapat berapa 18 bahagi 11?
Tekan kalkulator. 1.636. Kita ambil 3 titik perpuluhan. 1.636 meter per second. Itu jawapan nombor 1. Jelas ke semua? Boleh faham untuk soalan nombor 1? Okey, Bazil. Bagus. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Kalau ada soalan boleh terus tanya. Hitung kadar perubahan jarak dalam 4 saat yang terakhir. Bila cikgu bercakap tentang 4 saat yang terakhir. Ni cikgu buat warna biru. 4 saat yang terakhir. Dia kata kadar perubahan jarak. Kadar perubahan jarak. Jadi, dia kata apa? 4 saat yang terakhir kamu kena ambil dari belakang. 4 saat yang terakhir kamu kena ambil dari belakang. Jadi bila dia ambil 4 saat yang terakhir, maksudnya dia suruh kita baca apa? Dia suruh kita baca graf ni. Okey, habis dekat situ. Sekarang, dia tak bercakap tentang jarak. Dia bercakap tentang kadar perubahan jarak dalam 4 saat yang terakhir. Jadi untuk kat sini, bila dia mention tentang jarak, kamu kena ingat jarak daripada bawah ke atas sama sahaja atas ke bawah. Jadi jarak dia kalau daripada sini kita mula dengan 0 ke 18. Kalau untuk pergerakan yang warna biru, sini 0, sini 18. Jadi jarak dia sama sahaja 18 meter. Jelas ke semua? Jelas, cikgu. Okey, bagus. Okey, habis soalan nombor 2. Kalau ada soalan boleh terus WhatsApp cikgu. Tak apalah, cikgu bagi chance. Kalau ada soalan WhatsApp cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3. Huraikan gerakan zarah untuk tempoh 4 saat yang terakhir. Bila dia bercakap tentang huraikan, kamu kena ada maklumat tentang jarak. Jarak dia adalah sebanyak 18 meter. Macam mana cikgu tahu? Cikgu tengok graf. 0 ke 18. Yang kedua, masa. Masa dia 20 saat tolak 16 saat. Kamu akan dapat 4 saat. Dan maklumat yang ketiga kamu kena ada tentang laju. Laju ni apa? Jarak bahagi masa. 18 bahagi 4. 18 dalam keadaan meter. 4 dalam keadaan saat. 18 bahagi 4. Kita dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. 4.5. 4.5. Unit dia meter per saat. Bila dia bercakap huraikan, kita kena ada maklumat ini. Pastikan jawapan kamu dalam bentuk ayat. Gerakan. Gerakan dalam jarak. Untuk ayat ni kamu buat sendiri. Keadaan dalam jarak 18 meter. Tak silap-silap dalam jarak pula. Berjarak. Okey, untuk ayat ni tak ada pun markah, tak ada. Kamu tak nak tambah penanda wacana pun tak payah. Gerakan berjarak berjarak 18 meter dalam masa 4 saat dalam laju 4.5 meter per second. Ini jawapan nombor 3. Ni jawapan nombor 1, jawapan nombor 2, jawapan nombor 3. Jelas ke macam mana cikgu jawab tu? Boleh faham? Okey. Hadif. Macam mana Amar Hadif? Boleh faham ke Amar Hadif? Boleh. Okey, bagus. Siapa nama? Sekejap cikgu tengok nama kejap. Adila Sefia. Jelas ke?
Macam mana cikgu jawab nombor 1, 2, 3? Okey, bagus. Okey, jap cikgu nak tanya Anis Sofia. Anis Sofia, jelas ke macam mana cikgu selesaikan kesemua soalan ni? Dah cikgu. Okey. Okey, bagus. Okey, cikgu ada dapat soalan. Ada siapa-siapa yang ada soalan, kok malu tanya je lah. Cikgu bagi chance lah tanya dekat WhatsApp. Okey. Ni yang lain ni. Nias. Okey. Kejap Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Sebelum cikgu buat soalan nombor 2, cikgu bagi masa 5 minit untuk kamu cuba selesaikan soalan 1, soalan 2, soalan 3. Jangan risau, lepas ini cikgu akan selesaikan juga. Boleh ke? Boleh. Okey, 5 minit. Cuba selesaikan soalan B. Cikgu minta izin, cikgu nak pergi ambil air kejap. Okey, 3 minit lagi. Cikgu Haikal, kelas ke malam ni? Kelas ke? Cikgu print apa? Tak esok tak MC. MC. tu. Ngantuk dah cikgu. Saya play kat sana. Ustaz Arif punya. Okey, dah siap hantar kat cikgu. Cikgu nak tengok jalan kerja. Cikgu, Ya. kalau dia punya apa tu jarak dia makin meningkat tu macam mana kita tulis pula, sebab yang sebelum ni dia rata je jadi jarak dia sama, yang ni pula 8 meningkat sampai 12 yang bahagian B tu. Maksudnya jarak dia berapa kat situ? Macam mana kita nak kira daripada 8 sampai Macam 12? mana nak kira? 12 tolak 8. Macam tu. Terima kasih. Okey, ada soalan boleh je terus tanya, cikgu jawab Okey, 2 minit lagi Cuba Emira, macam mana Emira? Agak-agak boleh buat tak tu Emira? Tengah buat cikgu. Okey.
Okey. Cikgu, apa tu pergerakan zarah? Okey, cikgu minta maaf sekali dekat Ahmad ni. Sebab cikgu baru baca. Pergerakan zarah. Okey. Zarah ni molekul. Zarah ni adalah molekul. Kalau kamu belajar kimia kan ditanya apa tu zarah? Zarah ni macam molekul lah, molekul. Zarah ni satu benda lah, satu benda. Senang cerita, dalam graf jarak masa ni, zarah dia boleh tukar jadi kereta, dia boleh tukar jadi basikal, dia boleh jadi jogging. Dia tak kisah apa-apa benda tu. Yang kita nak kena highlight adalah macam mana dia bergerak. Menjawab ke, Ammar? Jawab cikgu. Okey. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh Boleh, cikgu teruskan? Okey. Okey, jadi cikgu harap masing-masing cuba buat. Sebab apa? Sebab bila cikgu buat, memang kamu boleh faham. Tapi bila time kamu buat, kamu jadi blank. Tu berlaku pada semua orang. Sebab tu bila kita nak jawab exam, kita dah study dah, kita rasa. Tapi bila kita jawab soalan exam, kita rasa macam tak tahu nak mula dari mana. Sebab apa kita jadi tak tahu nak mula dari mana? Sebab kita tak mula nak menjawab. Jadi mula menjawab sebelum exam lagi. Baru masa exam nanti kamu lancar. Okey, B1. Kita selesaikan soalan B1. Hitung laju dalam 3 saat yang pertama. Kamu terus define dekat manakah 3 saat yang pertama tu. Ini adalah 3 saat yang pertama. Dia nak minta apa? Dia nak minta laju. Bila kita dah faham tentang laju, kita kena ingat pergerakan dia adalah jarak bahagi masa. Jelas ke sampai sini? Okey, bagus. Jadi jarak di mana? Jarak di paksi Y kita ambil sampai 8. Jadi kita ambil sini 8 meter. Bahagi dengan masa. Masa dia yang mana? Ini masa dia. Jadi kita ambil 3 saat. Jadi 8 bahagi 3 kamu boleh tekan kalkulator. Kat sini kamu boleh buat 2.67 meter per second. Untuk penulisan meter per second ni kamu jangan confuse. Dia ada 2 jenis penulisan. Yang pertama kamu boleh tulis macam ni. Yang kedua kamu boleh tulis 2.67 meter S negatif 1. Sebab apa? Sebab hukum indeks M per S. Bila kamu bawa S ni ke atas, dia akan jadi S kuasa negatif 1. Jelas ke untuk penjelasan unit? Boleh faham? Boleh. Salin tau. Salin. Bagi siapa-siapa yang tak dapat. Dia dah cuba tapi tak dapat. Salin tu. Okey. Habis soalan nombor 1. Sebelum cikgu terus kepada soalan nombor 2. Jelas ke soalan nombor 1? Alamak. Jelas. Okey, baik. Okey, kamu ni malu-malulah. Okey, jangan malulah. Clarin, macam mana Clarin? Boleh jawab ke? Nombor 1? Boleh. Okey, baik. Okey, soalan nombor 2. Habis ni cikgu padam. Hitung kadar perubahan jarak dalam 7 saat yang terakhir. Perubahan jarak dalam 7 saat yang terakhir, kita kira dari belakang. Maksudnya, dia nak kira 7 saat yang terakhir. Dia punya graf adalah dekat sini. Jadi perubahan jarak perubahan jarak adalah 12 dengan 8. Kod-kod ada yang tak nampak macam mana nak kira tu. Jawapan dia adalah 12 tolak dengan 8. Kamu akan dapat 4. Jangan tulis 4 sahaja. Tulis sekali unit dia. 4 meter. Tu cara nak kira dia punya jarak. Dia macam ni. Kan yang paling tinggi tu adalah 12. Cikgu tulis ni. Kod-kod ada yang tak nampak. 12. Ni 12. Dan yang paling rendah tu adalah 8. Jadi cikgu buat satu garisan. Okey. Buat satu garisan. Bila cikgu ambil 12
tolak dengan 8, cikgu akan dapat baki dia. Inilah baki yang dia nak. Itu sahaja jalan kerja untuk B2. Macam mana Zarif? Jelas ke Zarif? Dan cikgu. Okey, bagus. Okey, habis dah. Kita pergi pula kepada soalan nombor 3. Nyatakan pergerakan zarah saat 3 hingga 5. Okey, dia nak suruh huraikan. Dia nak suruh huraikan. Pergerakan zarah 3 hingga 5. Yang pertama sekali, dia ada keturunan tak dekat situ? Tak ada. Tak ada. Bila tak ada, maksudnya dia dalam keadaan pegun. Ingat cakap cikgu, bila dia pegun, kamu jangan cakap dia pegun je. Kamu cakap dia dalam berapa tempoh dia pegun. Dalam berapa lama dia pegun. Dia pegun dalam berapa saat. Ambil 5, tolak 3, kamu akan dapat 2 saat. Ini sahaja jawapan nombor 3. Jalan kerja dia semua ringkas-ringkas, semua pendek-pendek. Jadi itu sahaja cara nak selesaikan B1, B2 dan B3. Boleh faham ke macam mana cikgu selesaikan semuanya? Boleh. Okey. Semua cikgu nak dengar suara sikit. Boleh faham ke? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Salin. Salin, ingat salin dan hantar dekat cikgu. Nanti mak tanya dah siap homework ke, boleh cikgu tunjuk. Jadi ini adalah usaha kamu untuk fahamkan graf jarak masa. Okey, habis. Kita masuk kepada topik kita hari ni. Boleh tengok balik recording kalau kurang jelas. Kod-kod ada soalan cikgu tunggu dekat WhatsApp. Okey. Ada soalan cikgu tunggu dekat WhatsApp. Habis dah. Clearin. Sempat salin semua tak tu Clearin? Sempat. Okey. Okey, jadi cikgu pergi kepada graf laju masa. Graf laju masa. Okey. Yang pertama, kenapa cikgu recap balik jarak masa? Sebab kalau cikgu tak recap, kamu pening. Kamu akan jadi confused. Okey. Okey, jadi nak faham graf gerakan untuk laju masa, masing-masing boleh tengok dekat depan. Masing-masing boleh tengok dekat depan, cikgu akan ringkaskan. Okey. Okey, tengok betul-betul tau. Cikgu akan huraikan sendiri. Malas nak baca huraian tu. Okey. Sekarang ni, cikgu akan huraikan macam mana nak tafsirkan graf laju masa. Dah ready ke belum? Dah ready ke belum? Okey. Okey, fokus tau. Fokus. Takut tertukar dengan graf jarak masa. Okey. Yang pertama, perbezaan graf laju masa dengan jarak masa adalah pada paksi. Salin nota-nota ni. Pada paksi. Kenapa cikgu cakap pada paksi? Bila dia bercakap tentang graf laju masa, bermakna dekat sini dia punya paksi Y. Dekat sini dia punya paksi X. Jadi, apa yang kita boleh baca adalah dekat paksi Y dia bercakap tentang laju. Dekat paksi X dia bercakap tentang masa. Tadi nak dapat laju, kita kena pakai formula. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Jadi dekat sini, untuk graf laju masa, nak dapatkan nilai laju, kamu hanya tengok dekat dia punya paksi. Contoh, laju dekat P apa? Laju dekat P adalah nilai U. Laju dekat Q berapa? Laju dekat Q adalah nilai V. Tu yang pertama. Okey. Okey, itu adalah perkara pertama yang kamu kena faham. Perkara pertama yang kamu kena faham. Okey, yang kedua, cikgu pergi kepada penjelasan satu-satu. Kita pergi dulu kepada A. Okey, untuk A. Sebelum cikgu pergi kepada A, B, C, D. Okey, kamu kena tengok dekat sini. Okey, A dia, pergerakan dia ke atas.
Bila pergerakan dia ke atas, cikgu nak soal kamu, dia ada kecerunan tak? Ada. Ada. Okey. Jadi bila dia ada kecerunan dan kecerunan tu ada ke atas, ke atas. Kecerunan tu adalah kecerunan positif. Jadi bermaksud dekat situ dia ada pecutan. Dia ada pecutan. Apa maksud pecutan? Pecutan ni maksudnya perubahan laju. Dia jadi apa? Dia jadi makin laju. Dia jadi makin laju. Apakah contoh makin laju? Contohnya bila kamu bawa motor. Bila kamu bawa motor. Contoh. Ammar Hadif bawa motor. Ammar press motor 60. Tiba-tiba Ammar press motor. Tiba-tiba Ammar tengok. Wan Farisha pecut. Lagi laju daripada Ammar Hadif. Jadi Ammar Hadif ni tak puas hati. Ammar Hadif press. Masa dia press tu, motor Ammar Hadif, dia makin laju. Jadi masa dia makin laju, dekat situlah ada satu benda yang kita panggil pecutan. Maksudnya kalau dia gerak macam ni je, kita tak panggil ada pecutan. Tapi bila ada perubahan laju daripada Ammar dia bawa motor 60 km per jam, tiba-tiba dia nampak Wan Farisha pecut lagi laju. Jadi Ammar Hadif pun memecut. Masa Ammar Hadif punya pecutan, masa Ammar Hadif punya laju 60 km per jam, pergi ke pecutan sampai 100 km per jam, antara 60 km per jam nak pergi ke 100 km per jam tu, dia ada nilai laju dia. Kod-kod kalau kamu pening, cikgu tulis. Okey, cikgu bawa motor. Cikgu bawa motor, dekat sini, ni motor cikgu lah, cikgu tulis macam ni. Dekat sini, cikgu maintain 60 km per jam. Lepas tu cikgu bosan, cikgu pecut. Cikgu pecut, jadi berapa? Jadi 100 km per jam. Lepas tu cikgu maintain je 100. Masa kita maintain, masa kita punya laju tu maintain. Maintain ni maksudnya kekal. 60 je kita bawa. 100 je kita bawa. Dia tak ada pecutan. Pecutan tu berlaku dekat mana? Pecutan berlaku adalah pada kita nak memecut daripada 60 nak pergi kepada 100 km per jam. Itulah apa yang dimaksudkan dengan pecutan. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Bagus. Tak pasti cikgu dalam almari dah cek. Okey, habis dekat situ. Okey, sekarang ni ini yang pertama bila ada kecerunan, kalau kecerunan di atas maksudnya dia ada pecutan. Okey, yang kedua, masa dia tempoh dia punya pecutan. Tempoh dia punya pecutan adalah T1. Tempoh dia adalah T1. Jadi apa formula pecutan ni? Formula pecutan, kita nak tahu berapa banyak dia memecut. Pecutan adalah sama dengan tadi jarak bahagi masa tu untuk laju. Pecutan pula laju bahagi masa. Ini formula untuk pecutan. Laju bahagi masa. Dapat salin tak tu? Salin. Okey, ini adalah untuk A. Ini adalah untuk A. Lepas ini kita buat soalan nak bagi nampak sikit. Okey, ini adalah pergerakan A. Cikgu huraikan ni, yang warna hitam ni, ini adalah pergerakan A. Salin je, salin. Okey, habis dah pergerakan A, kita pergi pula kepada pergerakan B. Pergerakan B, dia ada kecerunan tak dekat situ? Dia ada kecerunan tak dekat pergerakan B? Ada tak tu? Tak ada. Okey, tak ada. Bila dia tak ada, maksudnya dia tiada perubahan hal laju. Tiada perubahan laju. Apa maksud tak ada perubahan laju? Lajunya kita panggil laju seragam.
Laju seragam. Dah habis dah? Okey. Masih. Okey. Okey, laju seragam. Masuk laju seragam tu macam mana? Bila kamu press motor 60 km/jam daripada rumah pergi ke tempat kerja, di situ sahaja kita panggil laju seragam. Kita bawa motor ataupun kita bawa kenderaan dengan laju yang maintain. Kita maintain kita punya laju. Itu maksud laju seragam. Jelas ke sampai situ? Jelas Jelas. cikgu. Okey, baik. Okey, tempoh dia adalah T2 tolak T1. T2 tolak T1. Itu adalah tempoh kamu punya laju seragam. Salin. Salin. Okey, habis dah untuk B. Itu adalah penjelasan untuk gerakan di B. Itu adalah penjelasan gerakan untuk di B. Okey, cikgu teruskan penjelasan cikgu pada di C. Perbezaan dia untuk dekat C ni, dia punya anak panah menurun. Maksudnya, kecerunan dia bersifat negatif. Kecerunan bersifat negatif. Bila kecerunan dia bersifat negatif, maksud dia nyah pecutan. Apa maksudnya pecutan? Maksudnya dia ada perubahan laju tetapi dia makin slow. Makin slow. Tu cara dia. Makin slow. Okey. Jadi cikgu harap jelas kat situ. Okey, seterusnya nyah pecutan dekat sini, berapa tempoh dia? Nyah pecutan ni apa formula dia? Nyah pecutan formula dia sama sahaja dengan pecutan, iaitu laju bahagi masa. Ni formula dia. Laju bahagi masa. Jelas ke semua? Jelas cikgu. Okey, bagus. Bila cikgu dah cakap nyah pecutan, berapakah tempoh dia? Tempoh dia adalah T3 tolak T2. Jadi tempoh untuk ni adalah T3 tolak T2. Jadi cikgu harap kamu dapat. Cikgu harap kamu dapat. Okey, macam mana? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Ni salin dulu ni. Kita kena faham dulu. Kita kena faham dulu macam mana pergerakan tu baru kita boleh kira. Okey. Jadi, dalam graf pecutan ni, graf laju masa ni, kita daripada kesimpulan ni, kita boleh dapat apa? Kita boleh dapat dia punya laju. Dekat mana kita nak dapat dia punya laju? Dekat paksi Y. Kita dapat dia punya nilai laju di paksi Y. Yang kedua, kita boleh dapat dia punya masa. Masa dia kita dapat dekat mana? Dekat paksi X. Dan yang ketiga, bila kita dapat dia punya kecerunan, kita boleh dapat dia punya nilai pecutan ataupun nilai nyah pecutan. Menggunakan formula apa? Menggunakan formula laju bahagi masa. Jadi ada 3 info yang kita boleh dapat daripada graf laju masa. Kita boleh dapat tak nilai jarak dekat graf ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Siapa dah belajar kat sekolah? Clarin kata dah belajar. Sudah. Okey, nilai jarak kita boleh dapat. Dekat mana kita nak dapat nilai jarak? Luas bawah graf. Luas bawah graf. Ni cikgu ajar nanti. Luas bawah graf. Maksudnya kamu kena kira area A tambah area B tambah area C. Itu adalah luas keseluruhan perjalanan. Kalau kamu nak kira jarak dia, berapa lama dia memecut, kamu hanya kira luas area A. Kalau kamu nak kira jarak berapa lama dia maintain dia punya laju, kamu kena kira luas B.
Kalau kamu nak kira berapa jarak dia daripada C tu, dia punya nyah pecutan dia makin slow sampailah berhenti. Macam nak tahu dia berhenti? Bila dia sampai tepat dekat bawah. Nak kira berapa jarak dia? Kamu kena kira luas area C. Jadi ingat betul-betul kita boleh dapat 4 nilai dekat sini. 1, 2, 3, 4. 4 pemala tu kita boleh dapat daripada graf laju masa. Jelas ke? Jelas cikgu. Okey, yang lain boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, ada soalan tak sampai sini? Tak ada. Okey, bagus. Apa yang nama cikgu sebab diam je ni? Zarif. Zarif jelas ke Zarif? Jelas cikgu. Okey, Wan Farisha jelas ke semua? Sempat salin semua? Jelas. Okey. Okey, bagus. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu nak tambah info pula. Cikgu nak tambah info. Okey. Kalau graf kita, dalam keadaan ni graf laju masa, graf laju masa. Laju masa. Cikgu ambil ni Okey, unit pula cikgu punya penekanan. Kalau jarak, contohlah kita cakap kilometer per jam Kita cakap kilometer per jam. Jarak pakai kilometer. Okey, jarak unit kamu kena kilometer. Masa unit kamu dalam jam. Contoh kilometer per jam sebab kita selalu tengok kilometer per jam. Jadi jarak, pengiraan jarak unit akhir dia hanya letak kilometer. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau laju kita tulis kilometer per jam. Ataupun jam ni kamu tak payah salin, AM tu kamu salin, ataupun kamu boleh tulis kilometer J-1. Yang kedua, pecutan. Pecutan boleh ditulis dalam keadaan kilometer per jam kuasa 2. Dia ada kuasa 2 dekat situ. Ataupun dia boleh ditulis dalam keadaan kilometer J-2. Ini adalah penjelasan tentang apa? Ini adalah penjelasan tentang unit. Salin. Ini adalah penjelasan tentang unit. Ada soalan, dia tak bagi tahu pun nak pecutan. Dia tak bagi tahu pun dia nak pecutan. Dia kata perubahan kadar hal laju. Tapi dia bagi tahu unit. Jadi daripada unit bila kamu tengok jarak dia. Silap. Bila kamu tengok masa dia ada kuasa 2. Maksudnya dia highlight tentang pecutan. Kalau unit dia dekat jam dia ada kuasa 1 sahaja. Maksudnya highlight dekat situ adalah tentang laju. Dan akhir sekali jarak tu biasalah kilometer. Unit main peranan. Unit ni main peranan. Macam cikgu bagi tahu, unit ni sangat-sangat main peranan. Jelas ke semua? Sempat salin tak? Sempat cikgu. Okey, bagus. Amar Hadif sempat salin tak? Empat. Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu dah jelaskan macam mana nak tafsir. Cikgu akan mula jawab soalan. Untuk soalan ni, cikgu akan tunjuklah daripada soalan ni macam mana nak baca. Cikgu akan tunjuk dulu. Lepas tu baru kita buat satu latihan sama-sama. Jadi, untuk malam ni, kita pergi kepada buku teks dia dulu. Kita pergi kepada buku teks dia dulu. Okey, kita selesaikan soalan dekat depan. Okey, masing-masing boleh tengok soalan dekat depan. Cikgu akan selesaikan soalan ni. Kalau kamu nak check jawapan cikgu dengan apa? Dalam buku teks pun boleh. Okey, ada orang tak ni? Sunyilah. Ada orang tak? Ada. Okey, bagus. Okey.
Jadi memang graf jarak masa, laju masa ni cikgu kena banyak bercakap. Sebab apa? Sebab nak terangkan macam mana nak baca graf tu. Okey, laju masa. Okey, kita faham pergerakan dia macam ni. Daripada graf kita boleh baca dia mula ni adalah dengan 20. Okey, kita bayang 20 km per jam. Kita bawa motor 20 km per jam. Lepas tu kita speed sampai 40. Kita tekan sikit. Kita tekan sikit kereta kita. 20. 40. Lepas tu sampai sini apa? Sampai sini dia maintain 40. Maintain 40. Sampai sini dia dah bosan. Dia dah bosan. Dia pergi pula. Makin laju. Jelas ke sampai situ? Okey. Contohlah kita bercakap tentang bumper. Ada kereta nak pergi ke bumper. Tengok ni kereta, ni bumper. Selalu bila dekat bumper ni orang makin laju ke makin slow ke maintain je pergerakan dia. Makin slow. Okey. Bila dekat area sini makin mendekati bumper, maksudnya graf kita akan menurun. Dia akan berlaku nyah pecutan. Dia akan berlaku nyah pecutan. Sebab apa? Sebab ada perubahan laju. Daripada 20 km per jam kita slowkan jadi kilometer per jam. Sampai dekat bumper, sampai dekat bumper selalunya bila dah slow, kita akan maintainkan pergerakan kita. Tak bolehlah slow sangat atas bumper. Orang lain pun ada kat belakang. Jadi kita akan maintainkan laju kita. Contoh daripada 40. Kita slowkan jadi 20. Okey, lepas tu kita maintain. Dia naik atas bumper, kita maintain 20. Bila dia maintain tiada perubahan laju, maksudnya kita punya graf akan jadi straight. Lepas pergi daripada bumper, adakah kita nak bawa 20 km per jam je? Ya. Tak, kita akan speed. Kita akan speed. Bila speed, maksudnya ada pecutan. Maksudnya kita punya graf akan naik. Tu je, itu sahaja. Itulah graf pecutan, laju masa kalau kamu berhadapan dengan bumper. Faham ke macam cikgu cuba terangkan tu? Boleh. Okey, bagus. Kita buat soalan. Nak tengok faham ke tak, kita buat soalan. Okey, masing-masing boleh tengok. Graf laju masa di sebelah menunjukkan graf gerakan kereta Puan Salina dalam tempoh 15 saat. 5, 10, 15 saat. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter S negatif 2. Untuk soalan A, bila kamu tak tahu dia nak apa, kamu tengok unit dia. Macam cikgu cakap tadi, kalau dekat masa dia, kalau dekat masa dia ada kuasa 2, maksudnya dia nak suruh kamu cari pecutan ataupun nyah pecutan. Tu cara dia. Jadi dia nak cari 5 saat yang pertama. Pecutan. Macam mana cikgu cakap dia pecutan? Sebab dia menaik. Jadi bila kita nak cari dia pecutan, kita kena tahu formula dia. Formula dia adalah laju bahagi masa. Laju dia berapa? Laju dia kamu jangan ambil, kamu jangan ambil daripada sini. Sebab laju dia bermula dekat sini ke sini. Jadi laju dia kita ambil 20 tolak 40. Ataupun kita boleh tulis 40 tolak 20. 40 tolak 20. Sebab apa? Sebab dia memecut daripada 20. Bukan dia pecut daripada kosong. Bahagi dengan masa dia kamu boleh terus ambil 5. Jadi kita kira 40 tolak 20 kita dapat 20. 20 bahagi 5 kita dapat 4. Unit untuk pecutan MS negatif 2. MS negatif 2. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Jadi kita check. Cikgu pun tak check jawapan cikgu. Ni. Sama. MS negatif 2. Okey. Ada soalan tak kat sini? Wan Farisha, ada soalan tak kat sini? Tak ada, cikgu.
Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan menjawab pula soalan yang seterusnya. Jadi masing-masing boleh tengok. Masing-masing boleh tengok kepada soalan cikgu jawab slow-slow. Cikgu jelaskan. Bukan untuk cikgu, untuk kamu. Okey, jadi cikgu padamlah yang ni. Okey, soalan B. Diuraikan gerakan kereta bagi tempoh 5 saat yang kedua. Ini adalah tempoh 5 saat yang kedua. Ingat, bila cikgu cakap huraikan, dalam graf laju masa, kamu kena cari 4 benda. Yang pertama, laju dia. Yang kedua, masa dia. Yang ketiga, pecutan ataupun nyah pecutan. Yang keempat, jarak dia. Jadi kita tengok dekat sini, dia ada keturunan tak? Tak Dia ada. ada. Bila dia tak ada, pecutan tu tak payah kira. Okey, jadi dekat sini kita tahu laju dia berapa? Laju dia adalah sebanyak 40 ms negatif 1. Masa dia adalah 10 tolak 5. Kita dapat 5. 5 jangan tulis 5. Saat. 5 saat. Akhir sekali jarak. Jarak dia maksudnya kamu kena cari luas segi rectangle dekat sini. Nampak ni warna biru ni. Jadi kita nak cari luas warna biru tu, cikgu buat rectangle dekat sini. Tinggi dia adalah 40. Tinggi dia adalah 40. Manakala lebar dia pula adalah, jangan ambil 10, ambil 5. 10 tolak 5. Jadi kita nak cari jarak dia, kita cari luas. Luas untuk sini B darab H. 40 darab 5. 40 darab 5 masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? 200. 200. Jadi bila 200, unit dia apa? Unit untuk jarak dia bergantung kepada unit dekat laju. Kalau dekat laju dia tulis meter, maksudnya jarak kita dalam keadaan meter. Kalau dekat laju tulis kilometer, maksudnya jarak kita dalam kilometer. Faham ke? Faham. Faham. Okey, bagus. Jadi jarak dekat sini adalah 200 meter. Bila cikgu cakap huraikan gerakan, buatlah ayat apa-apa pun yang menjelaskan 3 poin ni. Pergerakan. Pergerakan adalah laju 40 ms negatif 1 dalam masa 5 saat. 5 saat. Berjarak 200 meter. Ini jawapan B. Boleh faham ke? Okey. Salin dulu sebelum cikgu pergi kepada C. Salin dulu sebelum cikgu pergi kepada C. Okey. Cikgu teruskan soalan C, boleh ke? Boleh, cikgu. Okey. Kenapa? Ai kat Ustaz Adi ya. DPA dah ada kat situ dah. Oh, perhimpunan apakah? Cikgu. Okey, jadi kita pergi kepada soalan C. Hitungkan jumlah jarak. Boleh ke cikgu pergi kepada soalan C ni? Nak dengar suara sikit? Boleh. Seorang je. Boleh. Okey, baik. Habis. Boleh. Okey, kita pergi kepada soalan C. Hitung jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 15 saat. Maksudnya disuruh cari semua jarak. Okey, bila cikgu cakap luas. Jarak ni macam mana nak dapat? Jarak ni adalah luas bawah graf.
luas bawah graf. Untuk soalan ini, untuk soalan bab ni, dia ada 3 bentuk sahaja. Bentuk yang pertama, dia datang dalam bentuk segitiga. Macam bendera pula. Okey, bentuk segitiga. Cikgu tulis bentuk segitiga. Formula dia adalah ini B, ini A. Bentuk segitiga, formula dia adalah 1/2 darab A darab B. Ini adalah bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, dia datang dalam keadaan bentuk segi empat. Bentuk segi empat ataupun rectangle. Ini B, ini A. Salin tahu ni tahu. Okey. Jadi dia punya formula dekat sini adalah A darab B. Dan yang terakhir sekali, bentuk trapezium. Bentuk trapezium. Dekat sini A1, dekat sini A2. Jadi kita baca dalam keadaan B 1/2 darab A1 tambah A2 darab B. Buka dulu. Okey, ini trapezium menegak. Ini trapezium yang dalam keadaan menegak. Dalam keadaan menegak. Kalau dia berbaring macam mana? Kalau dia baring, dia macam ni. Kalau dia baring, sini B1, sini B2, sini A. Jadi formula dia adalah 1/2 darab B1 tambah B2 darab A. Ini kalau dia baring. Dua ni kamu kena ingat. Dua ni kamu kena ingat. Ni cikgu. Salin dulu. Cikgu bagi masa 1 minit nak salin. Okey, jelas ke setakat ni sampai situ? Kejap. Okey, clearin. Sempat salin semua tak? Sedang. Sedang. Okey, bagi salin dulu. Tak apalah. Lawan je lah. Nak nombor 1. Amsyah. Pas dah siap, kemas semua, letak dalam kotak. Kotak mana kotak? Apa? Piece tu. Simpan dalam plastik dia tu. Okey. Dah habis salin dah, clearin? Sudah. Okey. Berilisa dah habis salin dah? Okey. Okey, jadi kita nak kira jumlah jarak. Untuk soalan C, kita nak kira jumlah jarak. Okey, kita tengok dulu yang pertama, iaitu yang warna hijau. Cikgu buat ni warna hijau. Okey, tengok betul-betul. Okey, untuk yang warna hijau, bentuk dia macam ni. Bila kamu dah nampak bentuk dia macam ni, kamu kena carilah apa dia punya tinggi dia. Dekat sini tinggi dia 20. Dekat sini tinggi dia 40. Nampak ni? Ni 20. Ini 40. Jadi panjang dia dekat sini adalah 5. Pakai formula kalau dia dalam keadaan tegak. 1/2 darab 20 tambah 40 darab 5. Selesaikan dulu dalam kurungan. 20 tambah 40. Kita akan dapat 60. Darablah dengan 5. 60 darab 5, 300. 300 bahagi 2, kita dapat 150. 150. Dapat tak 150? Cuba tekan kalkulator. Dapat ke? Dapat. Okey, bagus. 150 kamu kena ingatlah jarak dia. Kalau sini jarak dia meter,
jadi 150 meter. Okey, kemudian cikgu buat pula yang warna biru. Nampak ni warna biru. Tinggi dia 40. Maksudnya dekat sini tinggi dia 40. Dan dia punya base dia adalah 5. Jadi dekat sini kita baca macam mana? 40 darab 5. 40 darab 5 kita dapat 200. Unit dia meter. Jadi kita dapat 200 meter. Akhir sekali. Ada soalan? Tak Okay, ada. tak ada. Okey. Akhir sekali yang warna merah. Tengok warna merah. Warna merah bentuk dia macam ni. Sama macam tadi. Tinggi dia adalah 40. Dan dekat sini 60. Base dia 5. Kita buat 1/2 darab 40 tambah 60 darab 5. Tekanlah kalkulator. Tekan dulu. 90, 40 darab 60 kita dapat 100. Lepas tu darab dengan 5. Okey, kita dapat 250 meter. Betul tak kita dapat 250 meter kat sini? Cuba kira. Betul tak? Betul. Okey. Betul. Okey. Baik. Jadi jumlah jarak adalah 150 tambah 200 tambah 250. Kita kira 150 tambah 200 tambah 250. Total jarak untuk perjalanan graf ni adalah sebanyak 600 meter. Itu cara kita nak kira jarak ataupun luas. Jarak luas bawah graf. 3 je bentuk dia. 3. Satu triangle, satu square ataupun rectangle. Lepas untuk ni trapezium. Trapezium boleh jadi dalam keadaan menegak dan dalam keadaan baring. Tu cikgu terus tunjuk dia punya contoh. Boleh faham ke? Boleh. Cikgu nak soal siapa Siapa yang cikgu jarang panggil? Salin. Faiz faham ke Faiz yang cikgu terang kat depan? Faiz dapat tak Faham, tu cikgu. Faiz? Okey, bagus. Farhan ada Farhan? Oh, Farhan tak ada Okey, tak apa. Okey. Cikgu nak soal Anis Sofia. Anis Sofia, jelas ke semua yang cikgu terang dekat depan ni? Jelas, cikgu. Okey, bagus. Cikgu dah jawab dah soalan A, soalan B, soalan C. Nampak dia dapat 600 juga. Okey, habis dah. Habis dah. Sekarang kita ada tak soalan dia macam tu. Okey, sekarang ni berdasarkan penerangan cikgu dekat soalan tadi, cuba kita selesaikan soalan graf ni. Cikgu bagi masa untuk kamu. Cikgu bagi masa. Cuba buat. Cuba buat. Kalau kita tak cuba buat sampai bila-bila kita tak faham. Okey. Ni Okey, cuba buat soalan dekat depan. Soalan nombor 2 berdasarkan contoh yang cikgu bagi tu. Okey, cikgu bagi masa 10 minit boleh ke? 10 minit ke lama sangat? Zarif, Cukup. agak-agak 10 minit okey ke Zarif? Boleh je. Okey. Ya. Yo. Boleh je. Semua. Okey. Boleh. Ajak je lah ni Adi dengan Aikan. Kita gerak sekali.
Okey, okey. Boleh, boleh, boleh. Okey. Boleh, boleh. 10.30 ha? Okey, tak faham terus tanya cikgu nak buat sesi. Okey, masing-masing boleh buka kamera, cikgu nak tengok ni tengah buat ke tak. Okey, boleh buka kamera jangan malu-malu. Boleh buka kamera yang dah tutup tu. Okey, cikgu nak minta lah pendapat Ammar. Macam mana Ammar? Boleh faham ke? Boleh cikgu. Okey, ada Ammar confused Ammar cuba buat tau. Tengok macam mana cikgu jawab soalan A, B, C dekat atas tu. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Aimi Nadira. Macam mana Aimi Nadira? Okey ke Aimi? Alamak, mana Aimi ni? Okey, Alisha Dania. Alisha Dania, okey ke Alisha Dania? Okey. Okey, Alisha ada soalan tak nak tanya cikgu? Tak lagi. Tak lagi. Okey, baik. Anis Sofia. Anis Sofia macam mana? Anis Sofia tengah cuba buat tak tu? Oh, hilang dah Anis Sofia. Tengah cuba buat tak tu Anis Sofia? Ya, tengah buat. Okey, baik. Bazil macam ni Bazil? Okey ke semua Bazil setakat ni? Okey kot. Kalau tak faham nanti saya tanya. Okey, tanya je Okey, siapa-siapa yang malu, siapa-siapa yang malu, tanya je terus. Tanya je terus. Biar cikgu tengok kalau ada, cikgu tengok. Okey, cikgu bagi 10 minit Tepat 10:10 cikgu akan mula jawab. Soalan 2A, 2B, 2C. Okey, cikgu bagi masa yang lama untuk berfikir tau boleh cuba buat, kalau tak faham tanya Kalau tak faham tanya.
Hmm? Boleh. Saya selesaikan ini. Okey. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Cikgu suka. Okey, bagus Wan Farisha. Okey, 5 minit lagi dah siap hantar dekat cikgu. Zarif dapat buat tak tu Zarif? Tengah buat cikgu. Okey. Okey, 4 minit lagi. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Bagus. Cikgu. Ya. Ya, maksud dia gerakan sejarah semasa laju seragam tu, Hmm. maksudnya dia macam Dia, ya bahagian dia macam berapa lama dia laju? Laju seragam tu. Tu sahaja. Kalau dia mendatar. kalau dia mendatang maksudnya Maksudnya kita just bagi tahu dia punya jarak dan dia punya masa. dia punya jarak, dia punya masa. Ya, betul. Okey, 2 minit lagi.
Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Okey, 1 minit lagi. Kalau kita dapat dalam bentuk pecahan, tekan tekan ABC. Tekan button bawah CALC tu. Tekan button bawah ni. Tak apa, salah tu tak apa. Salah tu tak apa. Yang penting kita cuba. Okey, masa menjawab sudah tamat. Okey, jadi cikgu akan tunjuk dekat depan macam mana nak selesaikan satu-satu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Nah, Tengok. okey, baik. Okey. Jadi daripada apa yang kita faham tadi, masa kita jawab soalan tu, itulah yang nak tengok kita faham tahap mana. Masa cikgu terang tu, okey, faham, 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 faham. Tapi nak tengok kita faham betul-betul tu bila? Masa kita jawab soalan. Masa kita jawab soalan. Okey, kita pergi kepada A. Graf laju di sebelah menunjukkan gerakan suatu zarah dalam tempoh 18 saat ini. Tempoh 18 saat. Ni 18 saat. Okey, A. Hitung pecutan zarah dalam -2 dalam untuk 6 saat yang terakhir. Okey, A. 6 saat terakhir ni yang mana? Yang ini. Nampak tu ayat tu. Okey, jadi pecutan, kamu kena ingat betul-betul ayat cikgu ni. Pecutan formula dia adalah laju bahagi dengan masa. Untuk laju dia jangan kamu ambil daripada bawah. Sebab apa? Sebab laju dia dekat area sini, dia mula dekat sini. Dan dia habis dekat sini. Jadi laju dia kamu ambil nombor besar tolak nombor kecil. 20 tolak 15. Bahagi dengan masa. Masa dia 18 tolak 12. 18 tolak 12 kamu dapat 6 saat. Cikgu terus tulis 6 saat lah. Okey. Jadi 20 tolak 15 kita dapat 5 per dengan 6. 5 per dengan 6 bagi jawapan dalam keadaan bagi jawapan dalam keadaan apa yang orang kata? Dalam keadaan perpuluhan. Bagi jawapan dalam keadaan perpuluhan. Jadi, jawapannya adalah 0.833 ms negatif 2. Ini jawapan dia. Cikgu, Ya. kalau kurang 1/3 tak apa tak? Tak apa, tak apa. Tak apa. Okey, jelas ke semua untuk soalan A? Alamak, boleh faham? Okey, bagus. Okey, cikgu buat pula B. Hitung jumlah jarak dalam meter tersebut dalam tempoh 18 saat. Dekat sini kita kena kira semua. Kita kena kira semua bentuk. Okey, jadi cikgu akan kira semua bentuk. Yang pertama, cikgu nak pergi kepada bentuk yang warna biru. Sebab apa? Sebab dia kata tempoh 18 saat. 18 saat ni semua. Okey, bentuk yang warna biru, tinggi dia dekat sini adalah 5. Dan tinggi dia lagi satu adalah 15.
Okey, jadi ini 5, ini 15. Dan panjang dekat bawah, base dia adalah 5. Jadi ambil formula tadi, 1/2 darab, letak dalam kurungan, 5 tambah 15 darab 5. Selesaikan dulu dalam kurungan, kita akan dapat 20 darab 5. 20 darab 5 dapat 100, 100 bahagi 2, kita dapat 50. Unit dia apa? Nak tengok unit dia, tengok dekat sini, dekat unit laju. Kalau dia pakai meter, maksudnya jarak untuk yang warna biru tu adalah 50 meter. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, yang kedua warna hijau. Warna hijau yang ini. Warna hijau ni yang ni. Jadi cikgu buat pula yang warna hijau. Cikgu buat pula yang warna hijau. Tinggi dia 15, panjang dia 12/5. Tinggi dia adalah 15, dan panjang dia adalah 12/5. Kamu jangan ambil 5 semua. 12/5 kamu dapat 7. Jadi area dia adalah 15 darab 7. 15 bila didarabkan dengan 7, kamu akan dapat 105 meter. Akhir sekali cikgu buat yang warna merah. Tengok kepada yang warna merah. Bila cikgu buat yang warna merah, cikgu lakarkan yang warna merah. Tinggi yang paling tinggi adalah 20. Maksudnya dekat sini 20. Dan dekat sini dia kena pada 15. Sini adalah 15. Panjang dia dekat sini, dekat bawah adalah 18/12. Kita akan dapat 6. 18/12 kita dapat 6. Masukkan dalam formula 1/2 darab 20 tambah 15 dalam kurungan. Lepas tu darab dengan 6. Selesaikan dulu kurungan. Dekat sini kita akan dapat 20 tambah 15. Kita dapat 35. Lepas tu 6. 35 darab dengan 6. Lepas tu bahagi dengan 2. Total jarak dekat warna merah adalah 105 meter. Jadi kita nak apa ni? Kita nak jumlah jarak. Jumlah tu bermaksud kita kena tambahkan 50 untuk yang warna biru, 105 untuk yang warna hijau dan 105 lagi untuk yang warna merah. Jadi dekat sini kita akan dapat jumlah jarak dia adalah 260 meter. Itu untuk jawapan B. Jelas ke semua? Boleh. Okey, yang lain mana? Clarin, dapat tak Clarin? Jelas. Okey, bagus. Kena tengok tu. Okey, bagus ramai yang hantar. Okey. Jadi, cikgu akan pergi kepada soalan C. Cikgu akan pergi kepada soalan C. Huraikan gerakan zarah semasa laju seragam. Bila cikgu cakap laju seragam, maksudnya dekat situ dia tiada kecurunan. Dekat mana tiada kecurunan? Dekat sini. Itu adalah di mana dia tiada kecurunan. Jadi, yang pertama bila cikgu cakap huraikan, okey, kamu kena ada tentang laju. Yang kedua, kamu kena ada tentang masa. Yang ketiga, kamu ada kena tentang pecutan. Yang keempat, kamu kena ada tentang jarak. Bila dia tiada kecerunan bermaksud pecutan tak perlu kira. Laju dekat sini berapa? Laju dekat sini kita akan dapat dia 15. 15 ms negatif 1. Masa dekat sini berapa? 12/5. Kita akan dapat 7. Masa dia adalah saat. Akhir sekali jarak. Jarak dekat sini yang warna hijau ni kita dah kira dekat belah bawah ni. Ni hijau dia. Tengok balik macam mana cikgu kira. Letak sini. Jarak dekat sini kita akan dapat 105 meter. Hamsyah ke? Okey. Jadi daripada sini, masih Hamsyah. Kita huraikan. Kita nak huraikan, kita buat je lah ayat macam-macam mana pun. Pastikan ada 3 poin ni. Okey, gerakan. Gerakan
dalam 15 dalam laju 15 ms negatif 1 dalam masa 7 saat berjarak 105 meter. Ini jawapan dia. Jawapan bila dia bercakap tentang huraikan, pastikan dalam keadaan ayat. Pastikan dalam keadaan ayat. Okey. Okey. Jelas ke semua? Boleh faham ke yang cikgu tunjuk dekat depan? Boleh. Okey, bagus. Ramai yang dah hantar. Okey. Jadi dekat sini kamu dengar je lah cikgu membebel. Sebab apa? Sebab cikgu sebenarnya kurang sikit kalau cikgu diam tu kamu buat. Tapi penting juga benda tu. Sebab apa? Sebab kalau kamu tak buat, kamu tak nampak. Okey, akhir sekali. Akhir sekali. Dengan masa yang ada, kita ada lagi 10 minit. Cikgu nak buat satu rumusan. Cikgu nak buat satu rumusan. Apa benda rumusan yang cikgu nak buat ni? Okey, rumusan yang cikgu nak buat adalah tentang graf gerakan. Dalam graf gerakan, yang pertama kita ada tentang jarak masa. Kita ada tentang jarak masa. Yang kedua, kita ada satu graf tentang laju masa. Ini adalah kita punya graf. Ini salin tahu. Okey, jadi dalam graf jarak masa, apa poin-poin yang kamu kena dapat? Graf jarak masa yang pertama, kamu akan ada nilai jarak. Jarak ni kamu dapat dekat mana? Kamu dapat dekat paksi Y. Paksi Y. Lepas tu kamu akan dapat nilai masa. Masa ni kamu dapat dekat mana? Kamu akan dapat dekat paksi X. Dalam graf jarak masa juga, kamu akan dapat nilai laju. Nilai laju dekat mana? Dia punya kecerunan. Jadi bila cikgu bercakap tentang kecerunan, dia punya laju, formula dia adalah laju sama dengan jarak bahagi masa. Ni cikgu simpulkan tau. Jarak bahagi masa. Beza untuk kecerunan positif. Bila cikgu cakap kecerunan positif dan kecerunan negatif. Kecerunan positif dengan negatif hanya menentukan arah. Menentukan arah pergerakan. Okey, ni kat sini. Tak apalah, letak je kat situ, cikgu letak. Okey, arah pergerakan. Jadi, ini sahaja yang kamu kena faham. Akhir sekali silap. Akhir sekali kalau dia mendatar, maksudnya dia dalam keadaan pegun. Itu adalah maklumat-maklumat yang kamu boleh dapat dalam graf jarak masa. Kalau graf laju masa pula, graf laju masa, kamu boleh dapat dia punya laju. Dekat mana nak dapat dia punya laju? Kita dapat dia punya laju dekat paksi Y. Kamu boleh dapat dia punya masa. Masa dekat mana? Masa kamu boleh dapat dekat paksi X. Dan kamu boleh dapat dia punya pecutan. Ataupun kita panggil dia perubahan laju. Perubahan laju. Perubahan laju. Dalam perubahan laju, kita tengok dia punya kecerunan. Laju ataupun perubahan laju pecutan ataupun nyah pecutan, dia punya formula kita pakai laju dekat atas bahagi dengan masa. Salin tahu. Okey. Nilai apabila dia punya kecerunan ke atas, maksudnya dia berlaku pecutan. Dia makin laju. Kalau nilai dia punya kecerunan tu negatif, maksudnya dia berlaku nyah pecutan. Maksudnya apa? Dia makin slow. Dalam graf ni, kalau kita nampak dia mendatar, dia bukan pegun. Tetapi dia dalam keadaan laju
malar. Laju seragam malar pula. Laju seragam. Specialnya graf laju masa ni kita boleh dapat dia punya jarak. Jarak kita nak dapat dekat mana? Area ataupun luas graf. Ini kesimpulan yang cikgu boleh buat. Ini kesimpulan ni salin. Salin. Kalau tak faham nanti. Okey ke semua? Ke dah ngantuk dah? Okey. Okey. Jadi kita okey, tak. cikgu cek. Ada soalan? Itu laju seragam kan? Silap pula nampak. Ya, laju seragam. Laju seragam. Laju seragam ni macam mana? Laju seragam ni bila kita bawa dalam keadaan laju yang sama. Laju yang sama. Kita press sama je. Kita kena ada laju seragam. Kenapa orang pakai laju seragam? Kenapa orang sebelum tu? Bila kita tengok dia punya laju ni untuk graf jarak masa, ini positif negatif ni dia menentukan arah pergerakan. Tetapi inilah laju seragam dia. Dalam graf jarak masa, laju seragam dia dalam keadaan kecerunan. Dalam graf laju masa, laju seragam dia dalam keadaan tiada kecerunan. Kamu kena faham dua benda ni. Dia ada lagi satu tau. Lagi satu, nama graf gerakan tu adalah pecutan masa. Jadi kalaulah satu orang nak study motion. Kalau kamu ambil engineering kan. Bila ada satu kereta ni bergerak, dia terus ada mesin yang terus generate satu graf jarak masa, satu lagi graf laju masa, satu lagi graf pecutan masa. Dia terus gerak 3 sekali. Tapi tak apalah. Untuk di tingkatan 4, kita belajar tentang jarak masa dengan laju masa sahaja. Yang kamu belajar ni hanya diguna pakai dalam SPM. Dalam dunia betul boleh tapi tak 100%. Sebab apa? Sebab kamu tak ada pun tentang curve. Kalau kamu tengok graf kamu semua petak macam ni. Dia tak ada curve macam ni. Jadi jangan kamu ingat aku dah habis belajar. Ini hanya permulaan. Bila dalam dunia betul, tak semestinya pergerakan tu statik macam ni. Dia terus sampai 20, lepas tu pergi sampai 40. Ada kadang-kadang dia nak pergi 20 ke 40, dia punya graf ni pecutan tu tak seragam. Okey. Jadi ini adalah ilmu awal yang mana dekat dalam buku teks dia cuba bagi tahu kamu. Okey. Jadi okey ke ni semua? Boleh faham ke Clarin? Okey ke Clarin? Okey. Okey, jadi ambil gambar. Cikgu bagi ambil gambar. Salin ni. Cikgu nak ambil gambar agak. Cikgu nak send dalam. Cikgu dah Group. salin. Okey. Bagus. Okey, banyakkan buat latihan. Untuk minggu depan, kelas kita masih lagi dalam laju masa. Tetapi, cikgu akan perbanyakkan latihan. Cikgu akan perbanyakkan latihan laju masa. Kita tak jawab lagi soalan-soalan yang macam bentuk SPM. Bentuk SPM dia suruh cari pemalar. Tapi tak apa, kita pergi slow-slow. Okey, jadi kita dah nak habis sudah masa. Cikgu stop share. Cikgu nak tengok sikit muka masing-masing. Cikgu nak tengok sikit muka masing-masing. Boleh buka kamera. Nak tengok sikit. Zarif, Ammar, Wan Farisha, Bazil, Clarin. Okey, Berilisa. Buka kamera. Kita dah nak habis dah masa. 2 minit lagi. Cikgu nak tengok saja. Cikgu nak tengok. Kamu tengah buat apa? Bazil macam mana kelas malam ni? Boleh? Boleh cikgu, cuma
Mata berat sikit. Mata berat sikit. Nanti next kelas kamu bawa je air sebelah, kacang dekat sebelah. Cikgu okey je kalau kamu nak makan ke nak minum ke. Berilisa okey. Thumbs up sikit Berilisa. Okey, mantap. Okey. Amira macam mana Amira? Jelas ke? Okey cikgu. Ke Amira ngantuk? Ngantuk tak Amira? Jujur. Ngantuk tak? Sikit dah. Zarif, mana kan Zarif? Beres tak? Ngantuk ah? Okey ke Zarif? Boleh lah, batuk sikit lah. Okey. Okey, jadi cikgu harap sangat jadi lepas ni cikgu akan send homework. Cubalah buat homework tu, worksheet yang cikgu hantar lagi sekali cikgu akan forward sebab cikgu tak sentuh pun lagi bahagian tu. Cuba buat dulu, cuba buat. Nanti minggu depan cikgu akan buat apa dalam tu. Kita akan selesaikan sama-sama. Jadi jangan risau jawapan kamu salah ke, jawapan kamu betul ke, kita akan buat sama-sama. Tu yang penting. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk malam ni. Maaf atas kekurangan daripada pihak cikgu. Kalau ada apa-apa tersalah ke, tersilap ke, cikgu minta maaf lah. Okey, jadi semua sampai situ sahaja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama.